Sebelum kita memulakan majlis rumah ini, mohon sama-samalah kita mute mikrofon, offkan kamera demi kelancaran majlis rumah ini kerana kita ada sesi rakaman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita boleh teruskan kuliah doa kita saya. Baik, insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana khairan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT atas izinnya kita dapat lagi istiqamah dalam majlis ilmu ini dan dipertemukan dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Dan kali ini perkongsian ilmu kuliah duha mengenai Asmaul Husna, yang mana Allah SWT memiliki 99 nama yang baik dikenali dengan Asmaul Husna ini, yang mengandungi banyak rahsia dan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan salah satu Asmaul Husna yang akan kita bincangkan pada pagi ini iaitu Al-Raqib, bermaksud yang maha menguasai, yang maha mengawasi. Dan seterusnya, baiklah sama-sama kita ikuti kupasan selanjutnya daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, nikmat kesihatan. Hari ini dapat lagi kita terus hidup, bernafas, diberikan Allah Ta'ala kekuatan untuk terus melakukan amal kebajikan, mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, serta mencari bekalan sebelum kita bertemu Allah Ta'ala di umul akhirah. Jadi Alhamdulillah, kita bersyukur kerana Allah masih lagi beri kita peluang untuk kita memperbaiki kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita pada pagi yang barakah ini, dapat kita sama-sama berhimpun untuk majlis ilmu. Semoga dengan ini Allah Ta'ala melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat, keberkatan ilmu yang mudah-mudahan dengan bertambah ilmu kita juga akan bertambah amal soleh kita, bertambah ilmu akan bertambah juga iman dan takwa kita. Dengan bertambah ilmu, bertambah baiklah akhlak kita, insya-Allah. Dan semoga dengan itu kita beroleh kebaikan dan kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, marilah sama kita banyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, semua mengikuti Nabi sampai ke hari kiamat. Juga yang dimuliakan kepada semua para asatizah, kepada semua yang bersama pada pagi yang barakah ini, khususnya buat Haja Zainun serta semua muslimin dan muslimat, haji-haja yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi saya mendoakan kepada semua yang berada pada bersama kita pada pagi ini, dianugerahkan kesihatan yang barakah, insya-Allah, dipermudahkan urusan, dilapangkan rezeki, dimakbulkan doa-doa, dan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah dikasihi muliakan Allah Ta'ala, kita membicarakan Asma'ul Husna, dan membincangkan tentang Asma'ul Husna ni, adakah ia penting ataupun bagaimana, jadi kalau kita buka dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Allah Subhanahu Ta'ala, dan hanya milik Allah Subhanahu Ta'ala itu, iaitulah Asma'ul Husna, nama-nama yang mulia. Fad'uhu biha, maka mintalah kamu atau bermohonlah kamu kepadanya dengan menyebutkan Asma'ul Husna itu. Jadi subhanallah, ini antara yang disebutkan dengan kelebihan bila kita mengetahui, memahami serta kita menghayati dan mentadaburi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala memerintahkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya yang mulia. Maka kalau kita lihat, asma adalah bentuk jamak dari kata isim yang bermaksud nama.
daripada zat yang memiliki nama dan sifat, ya. Jadi nama-nama Allah Ta'ala adalah nama-nama yang paling mulia, yang mana Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut atau nama yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Jadi husna pula adalah bentuk muannath, yakni lafaz yang mana dari kata ahsan ataupun paling bagus. Bukan bentuk muannas dari kata hasan, ya, tapi dari kata ahsan. Jadi sepadan maknanya apa, daripada dua kalimah ini, asmaul husna yang menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu taala yang paling mulia, paling baik, paling paling besar dan kemuliaannya, itulah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan serta menunjukkan sifat Allah Taala yang maha agung, ya. Jadi subhanallah, oleh hal demikian, ya, bila kita dalam kehidupan kita ini, antara yang disebutkan adalah kehidupan kita, antara perkara yang mesti kita usahakan adalah kita mengenali Allah Subhanahu taala, ya, iaitu dalam ilmu at-tauhid, mengenal Allah Taala itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita, ya. Dan disebutkan dalam apa yang kata-kata yang disebutkan, uh, uh, kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dengan kita pertamanya membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran, ya. Kemudian yang keduanya mengenali Allah Taala dengan kita merenungi ayat-ayat. Ayat-ayat yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah, iaitu ayat-ayat yang menunjukkan bukti dan tanda kekuasaan Allah di alam ini, iaitulah di langit, di bumi, di daratan, di lautan dan sebagainya. Maka daripada ayat Quran yang kita bacakan tadi, kita mengenali Allah kerana Allah Ta'ala menyebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Ada berapa? 99 nama Allah Subhanahu Ta'ala. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, apabila kita membacakan Asma'ul Husna, kita membacakan Asma'ul Husna dengan nama-nama Allah Subhanahu Ta'ala yang kita belajar tu, lalu kita mentadaburinya, ya. Lalu Nabi SAW beritahu, ya, siapa yang man ahsaha, ya, disebutkan inna lillahi, Allah Subhanahu taala sesungguhnya memiliki tis'ata wa tis'ina isman, kata Allah Taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang membacanya, ahsaha tu maksudnya dalam kalau bahasa maksudnya mengira, menghitungnya. Jadi dalam maksudnya dia membacanya, dia menghayatinya, dia mentadaburinya, dia mengamalkannya. Dengan dia belajar nama Allah Ta'ala itu meningkat imannya. Maka dengan itulah, ya, Nabi kata siapa yang buat perkara tersebut, dakhala jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita belajar Asmaul Husna untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian para ulama juga ada menyusun seperti sifat 20. Itu antaranya untuk kita belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu meningkatlah iman kita dan takwa kita serta amal kita, insya-Allah. Baik, jadi seterusnya membicarakan tentang Asmaul Husna pada pagi yang barakah ini, kita mengambil salah satu daripadanya, iaitulah nama Allah Taala, iaitu Ar-Raqib. Ya, Ar-Raqib. Yang mana Ar-Raqib ini alif lam ra qaf ya ba, ya, Ar-Raqib yang membawa maksud Allah Maha mengawasi, ya, Allah Maha mengawasi kita. Baik, dalam tajuk ini ataupun Asmaul Husna kali ini, Ar-Raqib Allah Subhanahu Taala itu membawa maksud Allah Subhanahu Taala yang sentiasa mengawasi setiap perbuatan, bahkan perkataan dan setiap apa yang dilakukan oleh seorang makhluknya. Ya, hatta subhanallah, bukan hanya perbuatan makhluk itu di bawah pengetahuan Allah Taala, ya, ataupun di bawah penglihatannya Allah Subhanahu Taala, tetapi setiap yang ada di alam semesta ini, ya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kata Allah Taala, tidak ada satu pun yang berlaku di alam semesta ini, hatta daun yang luruh sekalipun, ya, daun yang luruh. Bayangkan kalau dalam satu saat berapa banyak daun yang luruh. Boleh jadi, ya, bukan hanya di Malaysia, bukan di satu tempat, bukan di satu negara, tapi di seluruh dunia. Berapa banyak daun yang luruh dalam satu saat.
dan bagaimana keadaan luruhnya, ke mana jatuhnya, apa terjadi padanya, semuanya itu di bawah pengetahuan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah beritahu tidak ada satu daun pun yang luruh, melainkan semuanya illa ya'lamu, melainkan semuanya di bawah pengetahuan Allah SWT, dan Allah mengetahuinya. Subhanallah. Jadi kalaulah perkara yang sekecil itu pun dalam pengetahuan Allah, begitulah juga perbuatan kita, ya. Jadi kita tak terlepas daripada pengawasan Allah Ta'ala dalam setiap perkara yang kita buat, ya. Apa yang kita cakap, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita dengar, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita lihat, Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita buat pun Allah tahu. Walaupun tak ada orang yang tahu. Tak ada manusia yang tahu, tak ada orang yang tak ada orang yang mengetahuinya, tak ada orang yang mengetahuinya, tak ada orang yang kata apa, melihatnya, tapi Allah Ta'ala Ar-Raqib, dia maha mengawasi kita, dia maha melihat kita. Baik. Jadi dia maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi sebab itu kita menyebutkan tentang beberapa ayat-ayat Quran tentang Ar-Raqib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma tawaffani kunta antar raqib. Kata Allah SWT, kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, maka jadilah kamu sendiri yang menguasai keadaan makhluk-makhlukmu. Jadi maksudnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, Allah SWT menceritakan akan sifatnya Ar-Raqib, ya, yang maha melihat hamba-hambanya, yang maha mengetahui setiap daripada perbuatan hamba-hambanya. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, bukan hanya Allah mengawasi kita dalam setiap perbuatan kita, tetapi Allah juga mengawasi kita sekiranya kita dalam keadaan tidak ada sebarang, orang kata apa, pertolongan atau sebagainya, tetap Allah Ta'ala akan memberi bantuan kepada kita. Jadi kalau kita lihat dalam ayat tadi, anta ar-raqiba alaihim, iaitu disebutkan dalam ayat Quran yang kita bacakan tadi, surah Al-Ma'idah ayat 117. Baik, jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana kisah sebelumnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Bani Israel. Lalu antara dakwah Nabi Isa kepada kaum Bani Israel, iaitu apabila Nabi Isa beritahu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia itu yang maha menjaga, iaitu kata Nabi Isa AS, aku tidak pernah menyatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, iaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang maha mengawasi mereka. Jadi maksudnya apa? Nabi Isa AS diceritakan Allah Ta'ala bagaimana dakwah dia dan bagaimana Rasul itu telah menyampaikan dakwah yang sebaik-baiknya kepada kaumnya. Lalu kalaulah dia wafat, maka Allah lah yang mengawasi kaum itu. Allah yang mengawasi mereka. Jadi ini artinya Nabi Isa AS nak mengajar kita bagaimana Allah Ta'ala itu sentiasa menjaga kita. Bahkan dalam kehidupan kita ni tak ada yang kekal. Sebagai contoh, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan siapa yang kita kasihi. Hari ini mungkin kita yang menanggung mereka. Tapi kalau tiba-tiba Allah Ta'ala matikan kita, tetap Allah itu Ar-Raqib, yang maha mengawasi anak-anak kita, yang maha mengawasi orang-orang di bawah tanggungan kita. Maka sentiasa kita ingat bahawa kita bukan milik sesiapa, melainkan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalaupun kita tidak ada, tetap Allah Ta'ala akan terus pelihara kepada orang-orang yang kita tinggalkan, insya-Allah. Maka sebab itu sentiasalah kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada dunia. Seseorang itu dia takut sangat kan, kalau dunia ni tak ada, habislah kan. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala itu Ar-Raqib. Allah tu maha memelihara kan. Kalau rupanya bila dia tak ada pun tetap benda tu terpelihara.
tetap anak-anaknya terpelihara, tetap dirinya terpelihara. Apatah lagi kalau dia orang yang soleh, orang yang bergantung kepada Allah Ta'ala. Sebab tu ada kisah dalam surah Al-Kahfi menceritakan bagaimana ketika mana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, masa tu Nabi Khidir dia membetulkan, dia ajak Nabi Musa betulkan satu rumah yang dah nak roboh teruk dah, betulkan balik kan. Jadi Nabi Musa pun pelik lah, kenapa buat benda yang sia-sia. Rupa-rupanya ketika mana ditanya soalan tu pada Nabi Khidir, Nabi Khidir kata, tengok kamu tak boleh sabar. Kamu tak boleh sabar dengan aku. Nabi Khidir, Nabi Musa pun kata, oh sorry, saya minta maaf kan. Akhirnya bila ditanya, barulah Nabi Khidir beritahu, sebenarnya rumah tadi dibetulkan sebab Allah Ta'ala yang wahyukan padaku bahawa rumah ini adalah rumah milik orang yang soleh. Kemudian orang soleh ni menanam harta di bawah rumah ini. Dan ada anak-anak yatim mereka yang belum sampai umur tetapi telah mengetahui bahawa akan adanya harta yang tersimpan di bawah rumah ini. Jadi kalau rumah ni roboh, hancur atau tertimbus, maka boleh jadi harta tadi tidak akan dapat kembali pada anak-anak yang yatim itu. Jadi sebab itulah aku benanya balik, perbaikinya balik supaya mereka boleh datang dan mengambil harta itu. Itulah ar-raqibnya Allah Ta'ala. Allah pelihara sehingga Allah datangkan orang-orang yang baik, yang soleh untuk memelihara orang-orang tanggungan kita, zuriat kita walaupun kita sudah tiada. Artinya ini satu keimanan yang Allah Ta'ala nak kita ada dalam jiwa kita, bahawa Allah tu sentiasa mengawasi kita. Maka seterusnya ayat Quran, hadis Nabi SAW tentang Ar-Raqib. Jadi Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Kata Nabi SAW, iman yang paling afdal ataupun iman yang paling utama, bahawa engkau iaitu sentiasa mengetahui, an ta'lamu, kamu mengetahui bahawa anna Allaha ma'aka, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kamu, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Jadi ini adalah tangga iman yang paling afdal, yang paling utama untuk kita semua melatih diri kita, meningkatkan iman kita sehingga menjadi tahap yang terbaik ini. Iaitu bila seorang tu beriman, apakah tanda iman yang utama? Iaitu apabila dia merasakan atau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Taala itu sentiasa bersama dia di mana juga dia berada. Maka dengan itu dia tidak berani buat keburukan, dia tidak berani buat dosa, dia tidak berani buat perbuatan yang mungkar. Dalam masa sama dia sentiasa berusaha buat amalan yang Allah suka sebab dia tahu Allah mengawasi dia. Sebab itu dalam hadis ini juga Nabi SAW mengajar kita melalui Abdullah bin As-Samit radhiyallahu anhu untuk kita sentiasa mewujudkan rasa, iaitu Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Allah sentiasa berada di mana pun kita berada, Allah sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan, mengawasi apa yang kita lakukan. Maka itulah di antara tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dalam surah Al-Ahzab ayat 52 menceritakan bagaimana Allah mengawasi kita. Jadi Allah yang maha mengawasi ini macam mana? Jadi surah Al-Ahzab ayat 52 Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah itu yang maha mengawasi akan setiap sesuatu. Jadi pengawasan Allah Ta'ala itu pertamanya pada apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Apa saja yang kita lihat, semuanya Allah mengawasi kita. Yang keduanya, apa yang kita dengar, semuanya bawah pengawasan Allah Ta'ala. Yang ketiganya, apa yang kita cakap, apa kita sebutkan, semuanya di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Lalu Masya Allah Tabarakallah, di dalam 10 malaikat yang wajib kita beriman dengannya juga, ada malaikat yang namanya Raqib dan ada malaikat yang namanya Atid. Jadi Masya Allah, ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada malaikat yang mencatatkan keburukan. Jadi tidak ada satu pun dalam Quran menyebutkan bahawa tidak ada satu pun kalimah yang kita nyatakan, tidak ada satu kalimah yang kita sebutkan illa ladayya raqibun atid, melainkan pastinya akan dicatatkan oleh Raqib dan Atid. Maka kalau baik, maka dicatatkan oleh malaikat Raqib. Kalau tidak baik, maka dicatatkan malaikat Atid. Maka
sentiasa ada catatan yang akhirnya nanti akan dibentangkan semuanya di hadapan Allah di hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga yang Maha mengetahui, ya, dan Allah Taala jadikan malaikat itu mencatatkan kita, dan itu adalah salah satu daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa dia menciptakan para malaikatnya untuk menjadi kata apa yang akan mencatatkan setiap daripada amalan kita. Dengan itu Allah menilai setiap perbuatan kita, dan akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan akan keadilannya di hari akhirat. Ada orang kata, ya, kenapa dicatatkan amalan? Kerana Allah Ta'ala menunjukkan sikap keadilannya, menunjukkan sifat keadilannya. Kerana kalau di hari akhirat, ya, dibentangkan catatan itu, maka tidak ada manusia yang boleh lari ke mana-mana, melainkan setiap daripada apa yang dia buat, yang dia cakap, yang dia lihat, yang dia dengar, semuanya akan tercatat di dalam catatan amalnya yang akan dibicarakan Allah Subhanahu Ta'ala di hari akhirat. Seterusnya Allah Ta'ala juga berfirman, Innallaha kana alaikum raqiba. Dalam surah An-Nisa ayat 1, itu sungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala itu yang sentiasa mengawasi kamu. Setelah Allah cerita pasal hukum, dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah cerita pasal hukum hakam, Allah cerita pasal bertakwa pada Allah, jangan tinggalkan larangannya. Lalu Allah Ta'ala sebut, Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah itu sentiasa mengawasi kamu. Berarti Allah Subhanahu Ta'ala nak kita jadi hamba-hamba ni sentiasa berhati-hati dengan perbuatan kita. Janganlah kita melihat kecuali kita melihat perkara yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita bercakap kecuali perkara yang baik di sisi Allah. Sebab itu Nabi SAW berpesan dalam hadis, dalam hadis yang menceritakan tentang percakapan kita. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang di kalangan hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan juga pada hari akhirat, maka Nabi kata, siapa yang tanda-tanda orang yang betul-betul beriman, dia jaga apa yang dia buat. Kalau dia sungguh-sungguh beriman pada Allah, sungguh-sungguh dia beriman pada hari akhirat, lalu Nabi kata, falyakul khairan aw liyasmut. Dia akan sentiasa saja berkata yang baik saja. Yang baik dia bercakap. Kalau dia tak rasa benda tu tak baik, dia tak akan bercakap. Yasmut, dia akan diam saja, atau dia akan berhenti dari bercakap, dia tidak mahu bercakap. Sebab apa? Kalau kata-kata ni tidak baik, dia akan berhenti bercakap. Dia akan berdiam diri saja. Tapi kalau ada kata-kata yang baik, dia boleh lafazkan, maka dia akan bercakap yang baik saja. Subhanallah. Jadi itu maksudnya apa? Orang yang benar-benar beriman. Maka kita pun samalah. Kalau kita muhasabah balik diri kita, adakah yang kita kata-kata itu, yang kita bercakap itu, adakah yang baik ataupun yang tidak disukai oleh Allah? Maka kalau benda itu baik, kita cakap. Benda yang tak baik, kita diam. Kita jangan cakap. Jadi itu antara sebutkan antara tanda-tanda keimanan seseorang yang diajarkan atau dinyatakan Nabi Muhammad SAW. Jadi seterusnya, para imam sekalian, yang membawa maksud Ar-Raqib juga, iaitu Allah Ta'ala mengetahui setiap pelusuk daripada diri kita. Bukan hanya luaran yang kita lakukan, tetapi setiap yang ada di dalam jiwa kita, semuanya di dalam pengetahuan dan pengawasan Allah SWT. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan Quran dalam surah Al-Ghafir, tak silap saya ayat 19 ataupun ayat 16. Macam itulah, 19 aslinya. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu Ta'ala ni, dia maha mengetahui kha'inatal a'yun, semua yang pengkhianatan kepada mata. Maknanya, kalau seseorang tu melihat sesuatu, mungkin tak ada orang yang nampak apa yang dia tengok, kan? Tapi Allah nampak apa dia tengok. Allah tahu apa dia tengok. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dia rahsiakan dalam dada dia. Jadi kalau dalam dada ni, siapa yang tahu apa dalam dada seseorang, dalam hati seseorang, kan? Dia tengok orang ni, dia salam senyum je, tapi lah hati dia kata, meluat betul aku tengok dia ni, kan? Orang yang disalam tu tak tahu, tapi dia tengok muka senyum, dia ingat orang tu cakap baik, tapi rupalah hati dia, orang tu cakap tak elok pada dia, kan? Jadi maksudnya apa? Tak ada orang yang tahu apa dalam isi hati,
melainkan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma tukhfis sudur, apa yang kamu rahsiakan dalam jiwa, dalam hati kamu pun, dalam dada kamu, semuanya pun di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi sebab tu bukan hanya kita menjaga luaran kita, diorang dijaga dah, bagus dah, dijaga penglihatan dia, Allah Akbar. Minta maaf jatuh. Ada orang tu dia rasa okey dah, dia jaga penglihatan dia, dia jaga kata apa, dia jagalah semua perbuatan dia, depan orang ke apa tak tahulah, wallahu alam. Tapi hati dia tak jaga, kan? Rupanya hatinya niatnya salah. Dia buat baik betul lah, dia buat baik kat orang, tapi dalam hati dia aku bukan suka sangat dia ni ke, ataupun seperti mana orang, maksudnya dia buat kebaikan pun tapi dalam hati niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, untuk sebab yang lain, maka akan jadi haba'an mansura, sia-sialah perbuatan dia tu. Sebab tu Allah beritahu, Allah Maha mengawasi hatta dalam apa yang kita sebut dalam jiwa kita pun Allah Ta'ala tahu. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW, kalau kita buka lah semua kitab-kitab hadis, kitab Al-Bukhari, kitab Muslim ke, ataupun kitab-kitab Matan Arba'in Nawawiyah ke, semua kitab-kitab hadis, dia akan mulakan dengan satu hadis yang penting. Pada hadis yang pertama sekali, apa hadis tu sebut? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu bergantung pada niat. Sedangkan niat ni siapa yang tahu? Tak ada orang yang tahu. Ya, orang sebelah kita pun tak tahu. Ya, atau orang yang paling dekat dengan kita pun tak tahu niat kita. Kan? Jadi subhanallah, siapa pun tak tahu niat kepada seseorang itu, melainkan yang betul, yang mengetahui, kata Allah SWT, ya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kalau manusia tidak tahu, ya, Allah Ta'ala pasti tahu niat kamu. Jadi sebab tu, ya, dalam hal ini Nabi SAW pesan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, dan setiap perbuatan itu tergantung pada niat. Boleh jadi kerana niat itu, ya, perbuatan tu walaupun kecil sahaja kebaikan, tetapi pahalanya besar dan berlipat kali ganda kerana niatnya baik. Sebagai contoh, kita tengok dalam hadis Nabi, ni contoh, Nabi beritahu, bila kita tanam pokok, ni hadis yang sahih Bukhari, bila kita tanam pokok tu tumbuh, lalu keluarkan buah, maka burung makan, manusia makan, binatang makan daripada hasil pokok itu, tidak ada lain, melainkan semuanya itu akan jadi sedekah. Ini hadis sahih Bukhari, ya. Jadi sebab tu kita tanam pokok, dia akan jadi pahala untuk kita. Bila burung makan daripada buah pokok itu, ataupun daun-daunnya dimakan binatang atau sebagainya, akhirnya akan jadi pahala sedekah bagi kita. Jadi sebab tu Nabi SAW kata, kalau esok kiamat pun tanamlah pokok, kan? Jadi kita tengok orang-orang Palestin, bila mereka gencatan senjata baru ni, berapa hari je? 4 hari. Tapi mereka terus korek tanah, tanam pokok, kan? Kenapa? Sebab dia tahu, ya, dari hadis Nabi SAW tu membicarakan tentang niat sebenarnya. Ya, kalau esok kiamat, kenapa tanam hari ni? Tentu pokok tu tak sempat nak tumbuh. Tapi bila kita niat tanam kerana Allah, ya Allah, daripada tanaman ni berilah hasilnya memberi manfaat untuk manusia, beri manfaat pada haiwan, beri manfaat pada orang-orang yang memerlukan. Akhirnya walaupun baru ditanam, belum lagi tumbuh pokok tu, seseorang tu dah dapat pahala dah atas niat dia tu. Subhanallah. Jadi sebab tu Nabi kata setiap perbuatan tu tergantung pada niat. Ya, kerana Allah Ar-Raqib mengawasi kita dan mengetahui niat kita. Maka sebaliknya pula, kalau orang tu niat tak betul, kan, dia dah buat baik dah, kan. Contohnya jalan jam, ataupun orang beratur, kan. Tiba dia bagi orang belakang ni dah, tak apalah, masuklah dulu. Orang tu pula masuk, dia tunggu. Bila orang ni nak terima kasih, tak terima kasih pun. Kot-kot lah kan, cakap terima kasih, bagi saya jalan dulu. Ataupun kalau bagi kereta, dia bagi apa, yang kat tangan ke apa ke, tak ada, langsung terus jalan je. Jadi dia pun kata apa, macam ni buat baik, terima kasih pun tak reti. Lepas ni aku tak nak buat baik lagi, dia cakap macam tu. Rupanya apa, dia dah terpengaruh dengan syaitan. Patutnya tadi dia bagi orang tu lalu, dia dah jadi sedekah dah. Tapi syaitan ubah niat dia, supaya dia perhatikan dari sudut terima kasih manusia. Maka niat dia tadi bukan kerana Allah lagi, tapi kerana mengharap terima kasih manusia, penghargaan manusia. Maka amalan dia jadi apa? Haba'an manthura. Amalan yang berterbangan seperti debu yang berterbangan. Jadi itu kerugian, nampak tak? Sebab itu Nabi beritahu,
siapa yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, itu bukan perkara yang kecil. Itu perbuatan yang sangat-sangat berat, sukar untuk nak buat, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat Allah dan Rasul, dia akan dapat pahala, dia akan dapat kebaikan, dia akan dapat kemuliaan daripada Allah dan Rasulullah SAW. Tetapi faman kanat hijratuhu, disebutkan siapa yang hijrahnya pula apa ni, lidunya aw yusibuha, kerana dunia dan sebab-sebab dunia itu, ataupun aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana wanita untuk dia kahwini wanita itu, maka itulah dia akan dapat. Nampak tak rugi kan? Perjalanan tu, hijrah tu bukan perjalanan biasa, perjalanan hijrah Nabi SAW bersama Rasulullah SAW. Tapi kat situ pun kalau niat ni salah, tetap dia tak dapat kelebihan dan pahala yang besar. Nampak tak? Nabi beritahu. Jadi sebab tu kita sentiasa jaga hati kita. Kita buat amal soleh, kita sentiasa istighfar supaya hati kita niat kerana Allah Ta'ala. Kita buat kebaikan pada orang, kita sentiasa istighfar supaya hati itu tak berubah. Kita buat tu kerana Allah, bukan harap terima kasih dia, tapi harap Allah Ta'ala yang balas kebaikan kita. Dan pastinya kalau kita buat sesuatu kerana Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, Allah pasti akan balas kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Iaitu antaranya, subhanallah, bila kita buat baik kerana Allah Ta'ala, bila kita meninggal dunia, walaupun masa kita hidup kebaikan kita tu tak ada orang yang tahu pun, tak ada orang yang terima kasih pun, tak ada orang yang hargai pun, tapi bila kita meninggal dunia, Allah akan buka balik kebaikan kita itu, sampai semua orang akan sebut kebaikan tu. Jadi kita jangan risau buat baik orang tak hargai di dunia masa kita hidup. Tapi sebab apa? Bila kita dah meninggal, tetap kebaikan tu akan terbongkar juga akhirnya. Kerana Allah memuliakan hamba-Nya. Siapa yang buat beramal baik walau sebesar zarah, tetap Allah akan membalasinya kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi kalau seorang tu buat keburukan, kejahatan, dia meninggal dunia, dia tak bertaubat pada Allah Ta'ala, pastinya keburukannya akan diceritakan kembali. Kerana Allah Ta'ala yang akan membuka, disebutkan dengan keburukannya, disebabkan masa dulu dia melakukan kejahatan, keburukan, dan dia tidak kembali pada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah, kita dalam hidup ni berlumba-lumba, fastabiqul khairat, berlumba-lumba nak buat kebaikan, berlumba-lumba nak buat amal soleh, dan berlumba-lumba menjaga hati kita sentiasa dalam kebaikan itu dengan niat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana demikian, muslim-muslimat dirahmati muliakan oleh Ta'ala, maka Ar-Raqib Allah Ta'ala ni bukan hanya merangkumi luaran kita, apa yang kita buat, tetapi juga dalaman kita, hati kita. Maka balik kepada tadi, bila Allah Ta'ala sebut tentang hukum hakamnya, lalu Allah sebut innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu maha mengawasi kamu, kerana Allah nak beritahu bahawa lakukanlah ketaatan pada Allah haitsuma kunta, di mana juga kamu berada. Janganlah seseorang itu bila buat ketaatan ni depan orang dia buat. Kan? Depan orang rajin dia semayang, kan? Belakang orang langsung tak semayang. Ada kan macam tu kan? Seperti sebahagian orang lah ni dekat Gunung Everest kan. Dia semayang ni seminggu sekali je. Bila semayang? Hari Jumaat. Cuba sebab apa? Kang duduk kat office ni, orang tengok aku tak semayang. Semua orang perempuan je ni kan. Malulah, dia pun pergi semayang. Dah lah semayang seminggu sekali. Semayang pula sebab manusia. Nampak? Dan akhirnya ada juga orang yang lebih dahsyat lagi. Semayang setahun 2 kali. Hari Aidilfitri, Aidil Adha. Tu pun sebab dia malu duduk rumah. Semua orang perempuan, dia orang lelaki, siapa dia tak pergi kan. Jadi dia pun pergi kat semayang. Dah lah setahun 2 kali. Semayang pula sebab malu, bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Nampak tak kerugian itu? Jadi subhanallah, sebab tu Allah beritahu tentang hukum hakam, lalu Allah beritahu sungguhnya Allah itu Ar-Raqib, yang maha mengawasi kamu. Maka janganlah kamu berani untuk melanggar ketaatan pada Allah. Ya Allah suruh taat, buatlah. Walaupun di mana juga kamu berada. Maka bukan hanya kita solat di waktu hadapan manusia, tidak ada manusia pun kita solat. Hatta seseorang itu berada dalam keadaan tidak ada orang langsung yang melihatnya, tetap dia menjaga ketaatan pada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, dia juga menjaga dirinya dari perbuatan yang haram dan mungkar, walaupun tidak ada orang yang melihat. Maka tidaklah dia di hadapan orang jujur, tapi di belakang orang dia tidak amanah, tidak boleh. Jadi mestilah orang mukmin itu
sentiasa merasakan Allah mengawasi dia. Jadi kalau tak ada orang ni, dia pula pegang tabung sumbangan pula, dalam tu ada banyak kan. Tengok kan, ada 10,000, dia pun dia kata aku ambil 500 je, bukan ada orang perasan pun, dia kata kan. Ataupun dia tengok, ui banyak ni, ambil sikit ambil 2,000 je, orang tak perasan pun, dalam akaun ni ada 100,000, dia pun buat macam tu. Na'udzubillah min zalik. Walaupun dalam keadaan siapa pun tak tahu, seseorang itu janganlah berani diambil. Itu dalam hal urusan duit kan. Kalau dalam hal urusan lain sama juga. Atas sekecil-kecil perkara pun kalau bukan hak kita, kita tak boleh ambil. Itulah tanda keimanan seseorang itu. Sehingga kan kalau contoh dia dia pergi masjid hilang slipper pun, dia tak boleh ambil slipper orang lain. Kalau dalam hukum dia tengok-tengok, tak ada dah slipper aku ni. Dia tengok slipper sebelah, lawa juga slipper ni, dia pun sarung. Dia kata tak apalah, orang tadi ambil, aku halalkan. Pasti aku ambil slipper orang ni pun akan halalkan. Tak boleh macam tu kan. Dia kena dia kena saja jalan tanpa ada mengambil hak orang lain. Tu nak beritahu kata betapa orang mukmin tu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, kerana dia tahu Allah itu Ar-Raqib, yang maha mengawasi dia. Oleh hal yang demikian, muslim-muslimat sekalian, renungan yang kita boleh lakukan, antaranya sentiasalah pertamanya kita ni merasakan diri kita diawasi oleh Allah Ta'ala, di mana juga kita berada. Kerana subhanallah, kalau kita lihat satu orang manusia ni, kalau dia rasa dia diawasi, dia pasti akan menjaga diri dia dari perbuatan yang tak elok kan. Kalau contohlah kan, dalam satu video ni, ada satu orang ni dia mencuri duit, dia mencuri beg duit satu orang dekat, saya tak ingat berlaku kat mana, rasa kat negara China ke mana kan. Dia pun pickpocket, dia curi duit orang ni, dia ambil beg duit orang ni, kemudian dia pun masuk dalam poket dia. Dalam keadaan dia berdiri sebelah orang ni ramailah orang dalam train kan. Kemudian dia pun tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tiba-tiba dia perasan, dia rupanya perbuatan itu sedang dirakam. Ada CCTV tengah rakam perbuatan dia. Lalu dia pun ambil dia punya beg duit yang dia dah curi tadi, dia jatuhkan. Kemudian dia pun beritahu dekat orang yang dia curi tadi tu. Dia kata, ni beg duit kamu jatuh ni. Orang tu pun ambil beg duit tu, terima kasih dekat dia. Kemudian orang tu pun dah pergi, dia pusing kat CCTV pun, dia minta maaf, dia minta ampun. Sebab apa? Dia dah pun dirakam mencuri tadi. Janganlah tangkap dia dah pulangkan dia. Dia buat sign language. Kemudian dia pun pergi. Jadi maksud apa? Kalau manusia tu rasa dirinya diawasi, dia akan sentiasa jaga diri dia daripada perbuatan yang berdosa, dari perbuatan yang tak elok, dari perbuatan yang mungkar. Dan bila kita diawasi, kita akan sentiasa nak buat yang baik dia kan. Macam orang nak tengok kita nak proper je. Kalau orang tengok kita tu, jalan pun nak jalan yang elok-elok sikit kan. Kalau cara duduk pun nak cara duduk elok. Kalau orang menilai kita, kalau orang menilai pergerakan kita dan sebagainya. Macam ni lah, macam orang ambil lesen kereta. Masa depan JPJ, dia bawa tu macam malaikat bawa kereta kan. Dia bawa tu start engine, tengok kiri kanan, tengok atas bawah, tengok signal dia, buka signal kan. Pakai seat belt elok-elok kan. Kemudian tarik handbrake kan. Sebelah ni ada JPJ ni. Bawa pun tekan 15 km sejam je dia bawa. Kalau nak kalau nak motong beradab je kan, bagi signal elok-elok betul. Jadi macam-macam lah, dia begitu beradab sekali dia bawa kan. Kalau tak ada JPJ kat sebelah, tak ada orang, macam mana cara dia bawa? Tak ada dah seat belt, tak ada dah. Kadang-kadang signal pun tak ada nak bagi dah, bawa pun lebih kurang je kan, main masuk je. Jadi hilang dia punya kesantunan dia bawa tu. Sebab apa? Dia rasa dirinya tidak diawasi. Samalah macam kat highway kan. Bila dia tengok di hadapan ni ada kamera, hal laju, dia bawa slow je. Dia tengok kamera tu dah lepas, dia pun jalan balik kan. Pasal apa? Dia beriman kepada apa yang dia nampak tu, apa kepengetahuan itu. Jadi sebab tu orang-orang beriman, kita tak perlu CCTV untuk dipantau kerana kita sentiasa tahu Allah memantau kita. Allah Ar-Raqib sentiasa pantau kita. Dan pada setiap masa kita buat, maka
berlakulah jujur dalam kehidupan kita, berlakulah amanah dalam kehidupan kita, dan berlakulah taat takwa pada Allah Ta'ala dalam setiap pelusuk kehidupan kita. Kita tak perlukan CCTV sebenarnya. Kalau orang beriman, dia yang bekerja di sebuah syarikat sebagai contohnya, dia tak perlu CCTV, kerana dia pasti amanah dengan kerja. Takkan masa bekerja dia boleh lari pergi duduk kat surau atau baring kat surau ke, baring kat store ke, tak boleh kan. Jadi sampai ada orang terpaksa letak CCTV dalam store, dalam surau, sebab ada orang Islam yang dia mengelak ketika bekerja. Ini tanda apa? Tanda iman yang kurang, tanda iman yang tidak ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kepada Allah. Maka kita kena terbitkan iman itu supaya dalam setiap keadaan pun kita amanah. Kita takkan orang panggil apa, istilah curi tulang. Kita sentiasa buat yang terbaik sebab kita tahu Allah perhatikan kita. Sentiasa kawal perkataan kita, sentiasa kawal penglihatan, sentiasa kawal hati kita, supaya bicara hati itu adalah hanya yang terbaik saja, hanya yang paling bagus saja. Agar setiap apa yang kita lakukan, walau dia tak ada manusia ke, ada manusia ke, tetap kita akan buat yang terbaik saja, dan kita akan jauhkan daripada perkara-perkara yang buruk. Yang kedua, para jemaah sekalian, sama-samalah kita hidupkan satu sifat yang disebut Nabi SAW sebagai sifat ihsan. Baik, sebagai orang beriman, Nabi SAW pernah bertemu dengan Jibril alaihissalam dalam satu pertemuan. Jadi Jibril datang dan Jibril rupa seperti manusia. Dia ada dia dengan rambut yang hitam, jubah yang sangat putih. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa datangnya seorang lelaki ni kepada Nabi. Lalu dia duduk, lututnya bertemu lutut Nabi, lalu kafaihi ala fakhdaihi. Dia letak tangannya pula atas dua peha Nabi SAW. Maknanya rapat sungguh dengan dia orang. Tapi Sayyidina Umar, sahabat-sahabat lain semua tak kenal dia siapa. Lalu ditanya soalan. Akhbirni anil iman. Nabi pun sebut 6 rukun iman. Dia pun kata, sadaqta, betul apa kamu sebut. Lagi mereka terkejut. Dia ni dah lah kami tak kenal. Lepas tu macam dia pula guru kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka pun pelik. Mereka takjub tengok peristiwa ni dan pelik melihat peristiwa ni. Sampai akhirnya ditanya pula tentang Islam. Maka Nabi sebut tentang rukun Islam. Ada 5 rukun Islam kan. Kemudian dia tanya apa? Akhbirni anil ihsan. Jadi rupanya kita ni dalam hidup kita mesti jadi orang mukmin pertamanya. Kena ada keimanan dalam diri, iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamah, pada qada dan qadar. Kemudian kita beramal, yakni kita jadi orang muslim, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan salat, puasa, zakat dan juga menunaikan haji bila kita mampu. Jadi seterusnya apa kita kena jadi? Kita kena jadi orang muhsin. Bukannya kita jaga solat, bukannya kita ada iman, tapi kita kena timbulkan satu sifat yang utama ini, yang Nabi suruh kita capai, iaitu menjadi orang yang dipanggil muhsinin. Kalau beramal, kalau amalkan apa yang dalam rukun Islam, kita dipanggil muslimin. Kalau kita beriman, kita dipanggil mukminin. Itu tahapnya sudah tinggi. Tapi kita perlu capai satu lagi tahap yang dinamakan dengan muhsinin. Orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Sifat ihsan ni, bila kita belajar ar-raqib, maka kita dapati sifat ihsan itu akan terbit. Maka ar-raqibnya Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang maha mengawasi ini. Sebagaimana dalam sifat ihsan Nabi SAW menyebut, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yaraka. Apabila kita ni menjadi orang beriman, kita timbulkan, kita jadi orang ihsan, orang yang ihsan, muhsinin, maka sifat ini apa dia? Sifat ihsan ini, anta'budallah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita solat seakan kita melihat Allah. Kita buat amal apa-apa pun, hatta kita bekerja seakan kita melihat Allah Ta'ala. Jadi ta'bud ni jadi banyak bentuk. Jadi kita buat sesuatu amalan, kebaikan itu pun juga boleh jadi ta'bud, iaitu kerana Allah Subhanahu Ta'ala, menjadi ibadah dari Allah Ta'ala. Jadi kita buat kebaikan ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah Ta'ala. Kamu buat ibadah seperti kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka.
Dan jika kamu tak boleh melihat Allah, dan pastinya kita tak boleh melihat Allah yang maha agung zatnya, fa innahu yaraka, ketahuilah bahawa dia sentiasa melihat kamu. Jadi sebab tu dalam life kita, hidup kita ni, kita kena timbulkan rasa bahawa Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Walaupun di belakang sesiapa pun tak ada orang yang melihat kita, tapi tetap Allah tahu. Walaupun dalam hati kita tak ada orang yang mengetahui isi hati kita, tapi Allah Ta'ala tahu. Jadi sebab tu hidup kita ni kena jadi orang yang memiliki sifat ihsan, ataupun menjadi orang yang bersifat muhsinin. Kerana itulah mudah-mudahan kita menjadi di kalangan hamba Allah Ta'ala yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan tentang Ar-Raqib Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi dan para sahabat, kita lihat mereka ini sentiasa memastikan diri ini, mengetahui bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Allah SWT sentiasa memerhati dan mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Jadi sebab itulah yang ketiganya sebagai orang beriman, kita sentiasalah menjaga ketaatan pada Allah Subhanahu Taala dalam setiap keadaan. Kadang-kadang ada orang dia pada waktu mana orang ini disebutkan pada saat orang ada, maka dia pun buat, tapi masa orang tak ada, dia pun tinggalkan benda tu. Jadi jangan macam tu. Contohnya amalan-amalan sunnah. Kita sebut tadi pasal wajib, tapi amalan-amalan sunnah pula bagaimana? Jadi macam itulah juga kita. Pada saat yang Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata tentang amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Taala itu bagaimana? Iaitu amalan yang adwamuha wa inqal. Amalan itu amalan yang sederhana, tetapi amalan itu berterusan, berpanjangan. Berarti kita membuat satu amalan yang sunnah ini, antara yang kesukaan Allah Ta'ala, Allah yang mengawasi kita ni, Allah Ta'ala suka bila kita buat amalan itu berterusan. Berarti kalau dalam keadaan ada orang pun kita buat, tak ada orang pun kita buat, kita sentiasa saja buat amalan tu secara konsisten. Sebagai contohnya solat sunat kita kan. Kadang-kadang pelajar-pelajar tahfiz kami ni kan, pelajar-pelajar tahfiz lah, bila mana waktu dia kat sekolah, dia rajin buat amal kan. Dia rajin baca zikir pagi petang. Bangun pagi ni, setiap pagi bangun pukul 4 untuk baca Quran, untuk hafaz Quran sampai waktu subuh. Kemudian solat duha, kemudian zikir pagi petang, macam-macam amal dia buat. Tapi bila balik rumah langsung apa pun tak ada buat lah. Jadi ini yang berlaku. Kalau kat tahfiz kami ni, selalu mak ayah komplain lah. Bila tanya kat mak ayah, dia orang, anak-anak balik beramal tak? Tak buat lah Ustaz. Dia orang tidur manjang. Kadang sampai semayang pun, Allah. Itulah maksudnya apa? Tu belum betul-betul ihsan. Belum betul-betul rasa Allah SWT tu betul-betul ada. Jadi maksudnya apa? Masih lagi tidak ada konsistensi. Jadi sebab tu kita kena wujudkan perkara ni. Nak wujudkan rasa Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu sentiasa mengawasi kita, mestilah dengan beberapa step. Antaranya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu dengan kita sentiasa perbanyakkan duduk dalam majlis ilmu. Macam pagi inilah kan, kita duduk majlis ilmu. Bila bertambahnya ilmu kita, maka bertambah iman kita. Kita rasa macam pagi ni kita bincang pasal Allah Ar-Raqib. Pastinya lepas ni kita akan terfikir, kita akan ada rasa bagaimana insya-Allah dalam hidup kita ni sentiasa Allah Ta'ala perhatikan kita, perbuatan kita, perkataan kita dan sebagainya. Lalu kita akan menambah berhati-hati dalam perbuatan kita. Ini dipanggil menambah ketakwaan kita. Jadi oleh hal demikian, balik pada tadi amalan-amalan sunnah dan sebagainya, macam nak konsisten, tetap kita kena menuntut ilmu,
dan keduanya kita kena sentiasa paksa diri kita. Tak ada jalan lain, melainkan kita kena paksa diri kita untuk sentiasa melakukan amalan itu secara konsisten dan melakukan amalan itu dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain-lainnya juga, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tentang Asma'ul Husna Ar-Raqib, supaya kita sentiasa merasakan bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kepada kita. Jadi yang keempat, pastilah seorang orang beriman itu janganlah berputus asa dengan Allah. Allah itu kan mengawasi kita, maka sentiasalah kita ni banyak berdoa pada Allah dan banyak memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT. Jadi kita lihat sifat ihsan yang tinggi, ketakwaan yang tinggi ada pada orang-orang yang zaman kita ni. Kat mana tuan-tuan sekalian? Dekat Palestin sebagai contohnya. Bila mana mereka ni dibom, mereka ni dibunuh, apa yang mereka sebut? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong. Walaupun kena ujian yang sangat dahsyat, dipotong bekalan air, dipotong bekalan elektrik, tak ada makanan, tapi akhirnya mereka lafazkan Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dan Allah itu sebaik-baik sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagi kami dan Allah itu sebaik-baik penolong. Melihat anak yang telah meninggal dunia, ibu yang telah meninggal dunia, suami yang telah meninggal dunia, mereka ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana kematian orang ahli keluarga yang mereka kasih itu akan nanti dikira syahid di sisi Allah Ta'ala. Maka kita tengok iman mereka sangat kuat, dan mereka terus berdoa walaupun keadaan sangat dahsyat pada ketika waktu sekarang ni. Maka kita pun samalah, jangan kita berputus asa dengan Allah, melainkan kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kalau sesuatu perkara itu berlaku, janganlah kita berputus asa, melainkan kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, dan jangan berputus asa, sentiasa mohon, sampailah insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan doa-doa kita. Kerana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan, doalah, mintalah padaku, kerana sesungguhnya aku akan memustajabkan ia untuk kamu. Maka Allah kadang-kadang tak mustajabkan secara secepat yang kita nak, kerana Allah Ta'ala ada perancangannya. Boleh jadi waktu yang kita nak itu Allah tak bagi lagi, sebab ada sebab-sebabnya. Tapi Allah akan bagi pada waktu, pada keadaan yang Allah Ta'ala inginkan. Jadi sebab tu kita jangan putus asa dengan Allah. Bila kita belajar Ar-Raqib, kita tahu Allah mengawasi kita dan Allah sentiasa mengetahui apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dan Allah Ta'ala itu sentiasa insya-Allah akan membalasi kita dengan doa-doa yang makbul jika kita benar-benar yakin dan benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita tahu Ar-Raqib, Allah Ta'ala, Allah mengawasi, maka sentiasalah kita ingat bahawa apa sahaja yang kita lakukan dalam dunia ini tidak akan terlepas daripada hisab Allah Subhanahu Taala. Sehingga Nabi SAW beritahu, tidak akan berganjaknya kaki seorang di hamba Allah di hari akhirat sampai ditanyakan beberapa perkara. Pertama, ditanyakan kepadanya tentang umurnya. Apakah yang dia telah habiskan daripada umurnya. Jadi akan berceritalah, iaitulah tubuh badan kita, tentang apa yang kita lakukan dan sebagainya dengan umur kita. Lalu yang kedua akan diceritakan tentang harta kita. Dari mana dia dapat dan ke mana dia dibelanjakan. Maka akan dibicarakan semua itu, akan dihisap semua itu. Begitu juga akan ditanya kita tentang ilmu kita. Ke mana kita amalkan atau apa yang kita lakukan terhadap ilmu yang telah pun Allah kurniakan pada kita. Maka ini antara soalan-soalan yang kita kena jawab di hari akhirat. Maka sebab itu sentiasalah kita berhati-hati dalam perbuatan kita. Kita menggunakan, mengambil harta yang halal, membelanjakannya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, insya-Allah. Bukan semua, wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitulah antara tanda ketakwaan seorang bila dia membelanjakan sebahagian hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dalam masa yang sama,
kita sentiasa berhati-hati dengan setiap perbuatan kita, perkataan, penglihatan, pendengaran kita, perbuatan kita, percakapan kita, semuanya lah, semuanya agar sentiasa dijaga supaya Allah Ta'ala yang mengawasi sentiasa melihat apa yang kita lakukan, lalu mudah-mudahan tercatatlah kebaikan dari perbuatan-perbuatan kita yang kita laksanakan dalam hidup kita di dunia. Dan subhanallah, yang terakhir iaitulah bagaimana para malaikat juga akan mencatat setiap daripada perbuatan perkataan kita. Maka sentiasalah kita berhati-hati dengan semua yang kita kata, semua yang kita lakukan, bahkan sentiasa ubahnya kepada kebaikan. Kalau kita boleh bercakap, kita cakap yang baik je. Kalau kita boleh buat, kita buat yang baik saja. Kalau kita dalam keadaan diuji oleh Allah, sentiasalah kita ucapkan kalimah yang baik saja. Sebab ada seorang imam, saya tak ingat imam apa, saya tak ingat nama imam tu, tapi imam yang terkenal, dia ni ketika tu sakit, dia pun cakap sakit. Tiba-tiba ada seorang lagi imam yang lain datang jumpa dia. Dia kata, tahukah kamu atau ingatkah kamu bahawa sungguhnya setiap perkataan kamu akan dicatat oleh para malaikat. Jadi dia pun terkejut, bahawa dia tak ingat rupanya. Lalu dia pun ubah, masa dia sakit, diuji oleh Allah, dia pun ubah kepada kalimah thayyibah. Dia ubah astaghfirullah ataupun alhamdulillah ataupun kalimah-kalimah yang baik, kerana itu semuanya akan menjadi catatan di yaumul akhirah. Dan subhanallah, setiap kata Nabi SAW, setiap kata-kata kita, zikrullah kita, kata Nabi Ibrahim AS kepada Nabi SAW ketika Isra wal Mi'raj, dan khabarkanlah kepada umat kamu bahawa syurga ini indah, tanahnya harum, luas, wa anna ghirasaha, dan sungguhnya tanamannya adalah zikrullah. Bila kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dalam setiap keadaan di mana kita berada, maka akan tumbuhlah pokok, yang mana Allah tumbuhkan untuk kita di dalam syurga Allah Ta'ala. Maka ini antara amalan yang diajarkan Nabi SAW. Mudah-mudahan dari perbincangan kita tentang Ar-Raqib menimbulkan iman kita yang semakin kuat kepada Allah Ta'ala. Sentiasa rasa kita diawasi, maka janganlah kita putus asa dengan Allah. Sentiasa rasa kita diawasi, maka berhati-hatilah dengan setiap perbuatan kita dan jagalah kita ketaatan pada Allah dan sentiasa doa dan mohon pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala merahmati kita semua dengan kebaikan dan Allah Ta'ala jadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, yang mendapat kebaikan serta kejayaan dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik insya-Allah, sekiranya saya ada kesilapan, khilaf, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas keputusan topik perbincangan sifat Raqib. Sifat Ar-Raqib memberikan teladan bagi kita bahawa Allah SWT mengawasi segala sesuatu di alam semesta ini dan segala perbuatan dan tingkah laku makhluk-makhluknya selalu dalam pengawasan Allah SWT, dan tidak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah SWT. Jika Allah mengawasi setiap gerak-geri kita dan tindak tanduk kita, maka yang harus diperhatikan adalah meluruskan setiap niat dalam sanubari kita. Dan mudah-mudahan ianya menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita pada pagi ini dan diberi kefahaman buat kita dalam memahami syariatnya. Tidak lupakan juga ucapan terima kasih kepada penaja dan juga penyumbang-penyumbang yang sudah menyumbang bagi kesinambungan Majlis Ilmu Spark. Semoga Allah kurniakan kita keberkatan rezeki dan umur. Dan Amin. Ustaz, kita tutuplah dulu ya Ustaz ya dengan Ya, tasbih baik. kafarah dan salam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Jumpa lagi kasih.